Saya ingin memaklumkan apa yang kita tawarkan tentang Felda Plantation dalam buku Jingga. Tawaran 100 hari, kalau sekiranya Pakatan Rakyat memerintah, kita akan memansuhkan Felda Plantation. Saya nak sebut di sini dan saya ingin mengulangi apa yang disebut oleh Datuk Ahmad Maslan. Ini bukan gimmick politik. Kita begitu serius dan sebagai buktinya pada 28 Mei yang akan datang, suatu himpunan besar-besaran warga Felda akan dibuat di negeri Pahang. Kita akan keluarkan satu borang permohonan tanah ini, di mana borang ini kita akan agih-agihkan kepada seluruh generasi kedua dan ketiga Felda. Dan melalui borang ini, itu satu permulaan kita, dan kita akan gunakan cawangan-cawangan anak. Yang keduanya, kita akan gunakan semua kita punya agensi-agensi dalam parti, dan juga kita bersedia untuk bekerjasama dengan agensi-agensi dalam Felda seperti Persatuan Belia, Jawatankuasa Kemajuan Kampung di Felda, untuk kita mula menapis semua permohonan-permohonan yang sampai kepada kita. Dan apabila Kerajaan Pakatan Rakyat membentuk kerajaan selepas pilihan raya yang ke-13, borang-borang ini akan diguna pakai untuk menyemak semua kriteria yang layak kepada mereka yang memohon, dan sama ada kita tanah 367,000 hektar tanah Felda Plantation kita nak agih seluas 10 ekar macam peroka, itu akan menjadi satu proses yang lain. Mana kita nak tengok balik, sebab ada yang mengatakan dalam keadaan sekarang mungkin tidak sesuai nak bagi 10 ekar macam peroka sekarang dapat. Mungkin kita akan kurangkan jadi 5 ekar. Kita akan cek balik supaya dengan ini lebih ramai anak-anak peroka yang akan mendapat habuan. Saya menerima banyak aduan berhubung dengan hutang peneroka. Hutang-hutang peneroka. Dan ini peneroka-peneroka yang mereka serah kebun mereka kepada Felda. Dan usia mereka dah lanjut. Mereka cukup bimbang dengan kedudukan hutang mereka. Ada peneroka umur dah 70 tahun, 80 tahun. Hutang mereka begitu tinggi. Sampai ada yang mencecah sampai 100,000 hutang mereka. Saya fikir ini satu malapetaka bagi pekebun kecil dalam negara kita, terutamanya orang Melayu. Saya tidak fikir agensi lain menerima keadaan yang seperti ini. Saya cek Felkra, peserta-peserta Felkra. Mereka ada hutang, tapi hutang mereka tidak setinggi peneroka-peneroka Felda. Saya ambil contoh, apabila hutang peneroka 70,000, dia nak serah kepada anak-anak, sebagai pewaris, dia nak menamakan siapa pentadbir tanah. Bila anak cek hutang dia, hutang bapak dia, anak tak bersedia. Anak-anak tak bersedia. Dia bukan nak mewariskan harta, dia nak mewariskan hutang. Hutang tu bukan 2-30 ribu. Hutang tu sampai 80-90 ribu. Satu jumlah yang sangat besar. Dan bila kita bangkitkan perkara-perkara seperti ini, nampaknya sampai hari ini Felda tidak bersedia untuk bincang bagaimana satu mekanisme dapat dilakukan untuk kita cek balik semua hutang-hutang peneroka yang melibatkan, mengikut perkiraan saya, melibatkan tidak kurang daripada 100,000 warga Felda. Sebab Felda ada 112,000. Yang buat sendiri ni lebih kurang dalam sekitar, sekarang ni yang mutakhir dalam sekitar 15,000. Begitulah. Yang lain tu serah pada Felda. Bila serah pada Felda, mereka tidak akan terlepas daripada hutang-piutang. Felda mewujudkan skim pinjaman sara hidup. Diberi lebih kurang sekitar antara 1,200 hingga 1,500 sebulan. Dan barang diingat, pinjaman ini dia ada bunga dia, dia ada interest dia. Bukan dia bagi macam tu saja. Dia ada interest dia, dan interest tu besar, 6.25%. Kalau pekebun kelapa sawit, 3 tahun dia dapat sara hidup, 3 tahun menunggu hasil keluar. Lepas tunggu hasil keluar, dia dapat lagi sara hidup. Sebab apa? Alasan dia ialah Felda masih belum siap dia punya penyata akaun dia. Tunggu lagi lebih kurang 3 tahun.
3 campur 3 jadi 6 tahun. Saudara bayangkan 1,200 atau 1,500 setiap bulan dengan dia punya interest dia, berapa beban hutang itu. Ambil lagi dengan insurannya, dengan hutang-hutang jalan pertaniannya, teres dan sebagainya. Biasanya peneroka akan terima satu penyata yang umum. Mana dia terlalu umum lah penyata tu. Katalah dalam tempoh 6 tahun, keluar aja penyata, hutang dah lebih kurang 70,000. Saya telah kemukakan kepada Pakatan Rakyat. Walaupun mungkin ini dianggap satu cadangan yang ekstrim daripada anak. Tapi kita minta Pakatan Rakyat mempertimbangkan supaya hutang-hutang peneroka ni dilupuskan. Dan kalau dilupuskan, maknanya kerajaan baru memperuntukkan lebih kurang sekitar 500 juta untuk melupuskan. Bagi saya ini satu hadiah yang paling berharga bagi warga Felda. Yang kita tak boleh mansuhkan ialah hutang peribadi. Contohnya skim perumahan. Dia ada buat rumah, Felda dia bagi dia bagi hutang, bagi pinjaman. Itu kita tak boleh lupuslah, itu peribadi dia. Ataupun hutang peribadi kerana dia pinjam duit nak berniaga, jadi kita kena semak dulu. Mana kita lupuskan hanya hutang yang berkait dengan tanam semula saja, yang terlibat dengan tanam semula. Kalau satu kampung itu dia ada lebih kurang 100 penduduk, mereka punya pendapatan yang dijana oleh koperasi di peringkat kampung pun sampai berjuta ringgit, yang jumlahnya lebih kurang 100 orang. Felda hari ini dengan keluasan tanah yang begitu besar dan jumlah penduduk lebih kurang dalam sekitar 112,000 peneroka. Saya fikir satu benda yang cuba dilindungi ialah aliran keluar masuk pendapatan di Felda ni yang mungkin mencecah berbilion-bilion ringgit. Jadi kenapa tidak sejumlah ini kita berikan kepada peneroka yang saya fikir tak terjejah apa-apa pun kalau kita nak bagi 500 juta. Tapi mungkin bagi kerajaan 500 juta ni terlalu mahal, terlalu besar buat mereka. Itu yang mereka tak berani untuk melaksanakannya. Tapi bagi Pakatan Rakyat, jumlah ini sebenarnya terlalu kecil.